saya Rabia Osman. Dan saya Fazrul Abdul Majid. Hari ini kita akan bersiaran lagi untuk rancangan Gegau at MSI dengan tagline apa Rabia? Kasih jadi. Ya. Jadi sedar tak sedar Rabia, kita rupanya dah masuk episod ke-7 untuk rancangan Gegau at MSI ni. Dan dah masuk pun bulan 3. Dah masuk, hari ni dah masuk bulan 3 Betul, sekejap je tanpa kita sedari dah masuk bulan 3. Jadi seperti biasalah untuk permulaan ni kita akan bersama-sama berkongsikan anda dulu akhbar terkini atau akhbar terbaru daripada Melaka hari ini. Untuk edisi yang ke-38 Ini dia. Biar boleh tunjukkan. Dia memaparkan kisah mengenai ketibaan vaksin tiba dengan harapan untuk vaksin COVID-19 di negara ini. Dan juga satu lagi mengenai Cili Melaka. Oh, menarik tu kan. Cili Melaka. Tapi sebelum tu Fazrul, tak lupa untuk kita ingatkan kepada semua pelayar Facebook kita yang sedang menonton sekarang ni untuk jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram dan Twitter Melaka Hari Ini dan juga Fazrul juga website kita melakaharini.my. Jangan lupa ya, dan juga Rabia, kita juga ada dua YouTube channel yang boleh anda subscribe iaitu YouTube Melaka TV dan juga Melaka Foodbuzz. Join juga Telegram kami Melaka Hari Ini Official untuk mendapatkan berita-berita terkini, maklumat dan segalanya mengenai negeri Melaka. Jadi Rabia, kita kembali kepada akhbar kita pada hari ini. Jadi antara yang menarik yang boleh anda dapatkan dalam akhbar Melaka hari ini ialah antaranya ialah kisah mengenai vaksin yang tiba di Melaka. Macam kita tahu, vaksin tiba di Malaysia pada 21 Februari lalu. Dan di Melaka kita dapat vaksin sebanyak 11,000 pada untuk fasa pertama saja. Untuk fasa pertama pada 24 Februari. Jadi ditempatkan di Hospital Besar Melaka. Ini dia vaksin ketibaan. Jadi untuk fasa pertama vaksin dia kita akan tiba sebanyak 9,000 untuk fasa pertama, melibatkan frontliner dan juga wakil rakyat. Wakil rakyat seperti ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen di Melaka. Itu untuk fasa pertama. Dan fasa kedua kita dijangka bermula pada Mei hingga Ogos depan, melibatkan 250,000 elektronik dan juga warga emas. Dan juga orang kurang upaya juga Dan juga fasa ketiga yang akan bermula pada September hingga Februari 2021. Ini untuk fasa ketiga melibatkan 400,000 di Melaka. Jadi keseluruhan Melaka kita dapat sebanyak 660,000 dos Dos vaksin. Untuk setakat ini. Jadi itu antara yang menarik yang pertama. Jadi apa lagi yang menarik Rabia dekat? Tapi yang saya difahamkan untuk orang ramai, jadi dia diminta agar membuat pendaftaran melalui aplikasi. Ya, betul. MySejahtera. Kepada yang ingin mendapatkan suntikan vaksin, silalah klik di MySejahtera untuk buat pendaftaran vaksin. Macam tak ada MySejahtera tu. Kalau tak ada MySejahtera, jangan risau, jangan takut. Anda juga boleh menghubungi Bilik Gerakan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di talian 06-235-6876 Okey Fazrul. Ya saya. Tak lupa kita ada satu lagi untuk akhbar kita ni, untuk pengetahuan umum. Kita ada akhbar Fokus Dun. Wow, itu yang terbaru ke tu? Ya, betul. Ini yang terbaru. Yang Jadi, mana kita ini boleh lihat segmen Fokus Dun ni di halaman 4 akhbar Melaka hari ini. Dan minggu ni kita fokus pada Don mana, Rabia? Minggu ni kita fokus pada Don Lendu. Don Lendu. Ini Don Ketua Menteri kita, Datuk Seri Utama Haji Muhammad Ali, Don Lendu. Dan antara berita menarik mengenai pembangunan mapan lendu elak terpinggir, terus rancakkan pembangunan Don Lendu. Ini harapan penduduk untuk merancakkan pembangunan Don Lendu. Dan juga antara yang disampaikan ialah kemudahan belia perlu ditingkatkan. Jadi segala maklumat mengenai Don Lendu dan juga apa harapan daripada penduduk dan sebagainya ada dalam akhbar ni yang anda boleh dapatkan. Jadi kat mana nak dapatkan akhbar tu, Rabia? Okey, untuk dapatkan akhbar ni kita boleh dapatkan di pejabat-pejabat kerajaan, Japarun dan juga stesen minyak. Dan untuk pengetahuan, kita punya akhbar ni sangat terhad kepada 10,000. Ya, 10,000 saja untuk ni. Tapi jangan risau, jangan takut. Sebab kalau tak dapat yang fizikal macam ni, anda juga boleh dapatkan secara percuma dekat kita punya website melakaharini.my. Hanya klik saja di bahagian e-paper. Semua edisi paper kita daripada edisi 1 sampai 38 ada dekat sana. Boleh dapatkan anytime, anywhere. Jangan risau. Ya, percuma. Klik saja dah anda boleh dapat e-paper. Sangat mudah.
Ya betul. Jadi untuk maklumat lanjut lagi apa yang ada yang kita kongsikan dalam akhbar, anda boleh dapatkanlah seperti yang disebutkan tadi di Japarun ataupun di pejabat kerajaan atau di stesen minyak ataupun melalui e-paper. Ya, itu sajalah kita cerita tentang akhbar. Untuk lebih lanjut anda boleh dapatkanlah ya. Jadi biar apa lagi dia? Hari ni dah 1 Mac ya. Ya betul. Apa yang berlaku 1 Mac? Apa yang berlaku 1 Mac? Oh, kalau nak tahu, inilah dia. Hari ini adik-adik kita akan memulakan sesi persekolahan ya. Lepas dah beberapa kali ditangguhkan, ditunda. Jadi hari ini adalah hari untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 memulakan sesi persekolahan untuk hari pertama. Yang berjumpa dengan guru-guru kawan-kawan ni hari pertama ya. Akhirnya. Awal bulan 1 kan. Sebab dia orang ni sebab ada kekangan sikit daripada betul. Jadi ada tak yang kita kongsikan apa suasana dia tu? Ada tak? Betul. Kita sediakan. Mungkin kita boleh tengok sedikit video rangkuman atau pembikisan yang disediakan oleh rakan tugas kami. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan Batu Berendam. Boleh saksikan ya? Kita saksikanlah. Okey, kita dapat lihatlah adik-adik kita sangat teruja. Maskot. Ada maskot siap tu dekat sekolah Batu Berendam. Maskot Mickey Mouse. So dia dapat dapat mood tu kan. Mood tu maknanya dia tak takut lah. Dia datang ada maskot so dia tak takut. Jadi itu yang tadi kita dapat lihat kan. Dan berdasarkan tinjauan saya difahamkan murid-murid macam begitu teruja, begitu gembira, tak ada yang menangis. Oh ya. Macam biar dulu kat sekolah first day menangis tak? Saya pun tak ingat lah. Tak ingat lah. Dulu kalau mak ayah saya ada kat luar lah tengok kan. Dulu kalau kita mula-mula hari pertama sekolah semua takut kan. Tapi kali ni macam it's like macam wow. Comel-comel. Comel-comel, tak ada yang takut, tak ada yang ni, tak ada yang menangis ke apa dan sebagainya. Jadi lihat je ada kit, mungkin ada kit yang disampaikan, mungkin ini merupakan operasi lawatan jugalah daripada anggota polis yang melawat bagaimana prosedur operasi standard di setiap sekolah saya difahamkan seawal 6:30 pagi tadi. Ya betul. Seawal 6:30 pagi lagi mereka sudah menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS dekat semua sekolah rendah yang ada di dalam negeri Melaka. Difahamkan ada 200 lebih sekolah rendah kita dekat Melaka. Jadi tapi kita tengok juga ibu bapa pun dan juga guru-guru memberi kerjasama lah untuk terus mematuhi SOP mereka. Ibu bapa pun sangat menunggu dekat luar sekolah. Melihat anak dia teruja. Ada yang menangis juga saya fahamkan. Ada ibu bapa yang menangis, anak tak menangis, ibu bapa yang menangis. Ya mungkin risau sebab risau kan. Semoga adik-adik kita ni dapat belajar betul-betul dan adik-adik kita ni lah yang akan jadi pemimpin masa hadapan negara. Jadi kita mengharapkan agar sisi pembelajaran tidak lagi terjejas ataupun terganggu lagi dengan pandemik ini. Kita harapkan segalanya akan berakhir. Dan untuk berakhir itu kita mesti mengharapkan vaksin. Kita berbalik semula kepada topik asal kita iaitu mengenai vaksin. Apa yang menariknya tentang vaksin ni kita tahu Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan individu pertama yang disuntik vaksin Pfizer-BioNTech pada 24 Februari lalu. Jadi tu dekat negara, tapi dekat dalam negeri kita siapa? Dekat Melaka siapa yang jadi individu pertama, Rabiah? Kalau tanya pada saya, tentulah Ketua Menteri kita. Betul. Memang Ketua Menteri pun sudah mengesahkan bahawa beliau akan menjadi individu pertama yang akan disuntik pada esok. 2 Mac pada esok. Masa nanti kita mungkin akan adakan liputan juga di Seri Negeri untuk suntikan pertama melibatkan Ketua Menteri kita Datuk Seri Utama Haji Sulaiman Mat Ali. Ketua Menteri. Dan jadi kita mungkin boleh saksikan sedikit bingkisan yang disediakan oleh rakan setugas Melaka hari ini. 2 Mac 2021, rakyat negeri ini bakal menyaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali menjadi individu pertama di negeri ini menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Beliau akan mendahului senarai penerima vaksin berkenaan diikuti wakil rakyat sebelum diagihkan kepada 11,000 petugas barisan hadapan untuk fasa pertama. Saya orang pertama. Sebab nak buat tu dia banyak. Dia ada taklimat yang mesti disampaikan terlebih dahulu. Dan baru didapatkan suntikan. Lepas menerima suntikan, mesti duduk dulu. Tak boleh bergerak. Mana duduk, selepas setengah jam baru boleh kita meninggalkan kawasan yang kita ambil vaksin tadi. Esko wajib ambil. Tak ada yang tak terkecuali. Kalau tak ambil nanti tak jadi esko lagi akan. Jelas Ketua Menteri, suntikan vaksin itu akan melalui beberapa prosedur dan dijalankan di 3 hospital dan klinik kesihatan di negeri ini sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Minggu lalu 24 Februari, sejumlah 8,190 dos vaksin Pfizer-BioNTech selamat tiba di Hospital Melaka tepat jam 11.55 pagi.
Vaksin tersebut dibawa dengan sebuah van penyimpanan khas milik syarikat logistik melalui jalan darat yang turut diiringi petugas keselamatan yang terdiri daripada anggota polis. Moga vaksin Pfizer-BioNTech menjadi asbab wabak ini berjaya dibendung. Stay safe everyone. Okey, jadi difahamkan selain daripada Ketua Menteri juga ahli semua exco kita, ahli Dewan Undangan Negeri juga akan disuntik pada hari yang sama juga lebih kurang. Tapi Fazrul, saya difahamkan sebelum ni Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin ada mengatakan bahawa beliau mengalu-alukan hasrat kerajaan negeri untuk mendapatkan bekalan vaksin tambahan. Jadi macam Melaka sendiri, macam mana? Adakah dos vaksin tu mencukupi untuk rakyat Melaka ni, Fazrul? Jadi macam di Melaka, menurut kenyataan Ketua Menteri yang ditemui semalam dalam satu program, dia mengatakan Melaka tidak berhasrat untuk membeli vaksin sendiri kerana apa yang sudah diberikan kepada Melaka iaitu sejumlah 660,000 dos vaksin itu sudah mencukupi. Jadi kita tidak berhasrat untuk membeli seperti bukan kita tidak menyokong, tapi kita buat masa ini tiada keperluan lagi untuk membeli vaksin-vaksin sebab menurut Ketua Menteri pembelian vaksin tu dia takut akan menimbulkan masalah juga. Kalau kita beli sendiri takut ada vaksin tiruan. Jadi kita mengharapkan apa yang daripada kerajaan, persekutuan kita akan follow dan kita ikut dulu. Melainkan jika ada keperluan mungkin benda tu akan dibincangkan lagi lah selepas ini. Ketibaan vaksin kedua pada 27 Februari di Malaysia itu pun ada satu lagi vaksin lain. Ya betul. Sinovac yang Ya, Sinovac. Vaksin Sinovac itu pun salah satu lagi vaksin tapi itu pun masih belum lagi bukan dalam masa dekat lah itu akan kita masih dalam proses pembungkusan dan sebagainya dan selepas disahkan boleh digunakan barulah kita akan menyuntik vaksin yang kedua itu nanti. So bila sebut pasal vaksin ni Fazrul kan, mungkin ada ramai yang keliru dan terpedaya dan dengan bermacam-macam spekulasi berkenaan pengambilan vaksin ni. Sebab sekarang kalau kita ya betul. Sebab orang takut sebab sekarang ni kalau kita lihat dekat laman-laman sosial ataupun di aplikasi WhatsApp sekalipun banyak sangat perkongsian daripada orang maklumat palsu mengenai vaksin. Ada yang mengatakan vaksin itu mengandungi DNA yang tidak sepatutnya, ada yang kata ada microchip dalam tu dan sebenarnya dia membuatkan ramai jugalah orang yang terpedaya yang mungkin tidak mengetahui lebih lanjut mungkin akan terpedaya. Jadi untuk pencerahan dan penerangan lanjut bagi mereka yang mengalami spekulasi seperti itu dan takut untuk ambil vaksin, apa kata Fazrul, kita saksikan apa kata Mufti Melaka Datuk Wira Abdul Halim Tawil tentang ini. Tentang isu vaksin ini. Jadi kita saksikan roll VT. Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia memutuskan hukum pengambilan vaksin COVID-19 adalah harus bagi semua umat Islam. Mufti Melaka Datuk Wira Abdul Halim Tawil bagaimanapun berkata, hukum tersebut menjadi wajib terhadap golongan tertentu. Misalnya individu yang berisiko tinggi terkena jangkitan termasuklah petugas barisan hadapan. Yang telah diputuskan iaitu harus bagi umat Islam ataupun semua orang untuk mengambilnya. Dan dalam ketetapan yang kedua ialah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan atau pihak berwajib. Wajib yang pertama kepada khususnya frontliner, kita orang yang sentiasa berinteraksi dengan masyarakat, seterusnya kepada mereka yang berisiko tinggi, mereka yang terjangkit, maka pada mereka itu akan menjadi wajib. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan golongan anti-vaksin yang sengaja menimbulkan kekeliruan, sedangkan ia jelas bertentangan dengan konteks agama Islam. Biarpun tiada paksaan dalam pengambilan vaksin tersebut, namun ia merupakan inisiatif terbaik bagi menghentikan wabak tersebut daripada terus menjangkiti lebih ramai orang. Dalam konteks Islam, okey, itu dia Fazrul. Jadi sebenarnya tiada apalah yang perlu dirisaukan. Biar pada orang ramai di luar sana, ini penjelasan daripada kita punya mufti sendiri dan juga melalui mesyuarat muzakarah pun. Betul. Kerana apa Fazrul? Fatwa yang diputuskan ni pun telah dibuat melalui pelbagai proses perbincangan bersama pihak yang berautoriti Fazrul. Bukan sewenang-wenangnya mereka buat keluarkan fatwa ni. Jadi umat Islam hendaklah menjadikan fatwa ini sebagai rujukan utama bagi mendukung usaha kerajaan untuk memerangi pandemik COVID-19. Jadi Rabiah, kita nak ceritakan juga kepada orang ramai, kepada pelayar-pelayar yang ada di sini, kalau anda ada apa-apa soalan ataupun perkongsian
yang boleh dikongsikan dengan kami, bolehlah tinggalkan di ruang komen dan kami akan baca di penghujung rancangan nanti ya. betul. Ada satu lagi Rabiah, kita nak kongsikan juga bahawa MHI ada menyediakan pelbagai ruang dan peluang kepada para penonton untuk meningkatkan hasil jualan dengan mengiklankan perniagaan bersama live Gegau at MHI. Jadi kita boleh saksikan sikit. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018 32999936. Oh, tu dia. Iklan Serunding menarik, ya? Serunding. Iklan okey. Selepas ini kita akan saksikan iklan serunding. Iklan serunding yang kata sedang tengah trending di Melaka kan. Ya, betul. Ha. Suka tak makan serunding? Suka. Tambah kita nak dekat bulan puasa ni kan. Jadi serunding tu memang menarik lah. Jadi mungkin kita boleh saksikan iklan produk terbaru atau produk yang trending, serunding yang trending di Melaka ketika ini. Kita boleh roll VT. Okey, itu dia. Menarik Sedapnya. sungguh. Packaging dia pun menarik Ya. tu. Khalifah serunding ni. Lihat saja pun kita dah rasa macam terliur lah nak makan. Okey, Selain pada serunding sebenarnya, satu lagi makanan yang saya sukalah menjelang bulan Ramadan ni ialah bubur lambuk. Oh, okey, bubur lambuk. Ha. Untuk itu kita ada Ada cerita mengenai bubur lambuk tentang bubur lambuk. Aha. Saya di Fazrul. Bila bercakap tentang bubur lambuk ni, saya nak cakaplah, kalau macam pernah tak dengar dalam rezeki kita ada rezeki orang? Pernah dengar? Pernah tak kalau macam pergi kedai makan ke, lepas tu kita keluar tiba-tiba kita nampak ada orang macam orang susah, macam kita mesti tergerak hati nak bagi makanan kan. Itulah yang kata dalam rezeki kita ada rezeki orang. Jadi untuk Apa hubung kait dia rezeki tu dengan bubur lambuk ni? Kita nak tahu juga. Kaitan dia ialah semalam beberapa hari lepas kami ada buat tinjauan Ya? tentang program kongsi rezeki inisiatif Ketua Menteri sendiri. Oh. Jadi Boleh cerita sikit tentang inisiatif tu? untuk tahu lebih lanjut kita tengok dulu. Kita tengok dulu VT yang telah disediakan. Hasrat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Ahmad Ali untuk berkongsi rezeki kepada masyarakat disempurnakan menerusi program Kongsi Rezeki. Ia sekaligus mengeratkan silaturahim serta menyuburkan rasa kasih sayang sesama umat. Baru-baru ini, kru Melaka hari ini berkesempatan mengikuti program tersebut yang bertempat di Masjid Sultan Abdullah Masjid Tanah. Pada program itu, seramai kira-kira 20 kaki tangan masjid bergotong royong memasak bubur lambuk seawal jam 7 pagi. Program yang memasuki kali kelima penganjuran itu telah disempurnakan isteri Ketua Menteri Datin Seri Munirah M. Yusof yang turut dihadiri Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka Main Datuk Mak Rawi Mahmud. Pada program itu juga, sebanyak 1,700 pek bubur lambuk telah diagihkan kepada 6 masjid dan sebuah surau dalam Dewan Undangan Negeri Dun Lendu. Banyak tu 1,700 pack bubur lambuk yang diagihkan ya. Jadi boleh bercerita sikit tentang program ni. Okey, untuk program ni dia sebenarnya inisiatif Ketua Menteri lah untuk berkongsi rezeki. Okey. Dan kemudian kita difahamkan program ini adalah program mingguan yang akan dijalankan setiap Jumaat di masjid-masjid mengikut DUN dan juga Parlimen Fazrul. Bukan satu tempat sajalah, dia akan bergerak-gerak lah program tu. bergerak-gerak. Menarik, itulah orang katakan rezeki yang dikongsikan setiap hari Jumaat yang kita harap orang ramai juga boleh menjadikan ini sebagai panduan atau rujukan juga untuk agar kita bersama berkongsi rezeki kepada terutamanya kepada golongan yang memerlukan ya Rabiah. Ya, betul. Okey Fazrul, kita beralih kepada topik seterusnya. Okay, semalam ke Fazrul, saya faham ke Ketua Menteri kita ada turun padang dan melawat 16
pusat pelancongan Ya, betul. di Jonker Street, Fazul, betul? Betul. Jadi apa agaknya cerita pemain-pemain industri pelancongan agaknya? Jadi macam sebab kita fahamkan walaupun kita dah berada dalam tempoh PKPB, Fazul, Betul. tapi kita masih lagi orang kata apa? Tak boleh nak bergerak keluar daerah. Betul. Jadi apa agaknya? Jadi semalam kehadiran Ketua Menteri bukan sahaja melawat ke 16 kawasan pelancongan, tapi juga pada masa sama Ketua Menteri juga hadir untuk memberikan bantuan ataupun insentif kepada bantuan kewangan secara one off kepada 308 pengayuh beca, 163 pemandu pelancong dan 141 pemandu bas pelancong yang terkesan. Sebab kita tahu sepanjang PKP yang 2.0 dan juga PKPB ni kita masih lagi Melaka masih lagi dikenakan sekatan ataupun larangan untuk rentas daerah, apatah lagi negeri lah. Daerah pun tak boleh. Jadi memang kita katakan, boleh dikatakan hampir keseluruhan sebab Melaka negeri pelancongan, hampir keseluruhan sektor pelancongan kita terjejas. Jadi Untuk lebih lanjut mungkin kita boleh tengok ya betul. video ini. Perkongsian yang telah dikongsikan. Silakan. Sektor pelancongan Melaka merosot lebih 70% akibat kekurangan pelancong dari luar dan domestik ke negeri ini. Justru itu, bagi membaik pulih kembali sektor pelancongan, kerajaan negeri sekali lagi berharap larangan rentas daerah dilonggarkan semula selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berakhir pada 4 Mac ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Ahmad Ali yakin jika kebenaran itu diberikan dalam masa terdekat, kempen Melaka dan Visit Melaka 3.0 dapat dilancarkan semula pada 8 Mac ini sekaligus mencapai sasaran ditetapkan. Akibat daripada pandemik COVID-19 ni, jumlah pelancongan yang hadir kali ini agak berkurangan. Ini menurun sebanyak 70%. Saya yakin kita akan dapat meningkatkan ekonomi semula apabila rentas negeri ini dibuka semula. Kalau ia dapat dilaksanakan, saya yakin sektor pelancongan di negeri Melaka akan boleh dipeningkatkan semula dengan rentas daerah terutamanya diberikan kebenaran. Beliau ditemui pada majlis penyampaian bantuan insentif one-off dalam menangani COVID-19 kepada pengayuh beca di Dewan KD Hang Tuah, Kasar Derio, Melaka. Mengikut rekod, seramai 308 pengayuh beca yang berdaftar di negeri ini, manakala 163 orang pemandu pelancong dan 141 pemandu bas pelancong. Okey, itu dia Fazul. Sampai 70% penurunan. Banyak tu ya Fazul. Terjejas sebab kita tahu Melaka merupakan negeri pelancongan seperti yang saya katakan tadi. Jadi bila adanya sekatan rentas daerah, dia sikit sebanyak memang menyumbang pada penurunan. Sebab kita tahu kalau kebanyakan produk pelancongan kita berada di daerah Melaka Tengah. Jadi macam di Jasin dan juga Alor Gajah, bagaimana untuk mereka memberi sokongan atau bagaimana untuk kita memberi sokongan kepada produk-produk yang ada lah. Jadi kita berharap macam Ketua Menteri sendiri mengharapkan agar permohonan kita untuk kali kedua memohon agar sekatan rentas daerah dipertimbangkan semula supaya kita nak mengembalikan balik dengan program kempen yang kita ada tu. Disebutkan juga ada kempen Melaka Visit Melaka 3.0 Fazul. Ataupun orang Melaka melawat Melaka. Jadi kita nak perkasakan balik kempen ni supaya orang Melaka memberi sokongan kepada produk pelancongan yang kita ada sendiri. Jadi pelancaran dia tu pada saya pelancaran tu saya jawab pada 8. Ya betul. 8 Mac. Pada 8 Mac nanti akan ada pelancaran untuk Melaka Visit Melaka 2.0. 3.0 minta maaf. Ya 3.0 yang 2.0 tu yang sebelum ni tapi tak dapat nak berjalan dengan lancar lah sebab bukan jadi kita berharap agar permohonan tu dapat dilakukan. Jadi nak tanya Bia sikit macam Bia, Rabia suka tak tonton perlawanan bola? Saya sebenarnya kalau ada pilihan dekat TV tu saya memang jarang lah saya tonton. Tapi kalau pergi stadium tu suka. Kenapa suka pergi stadium? Sebab dia mungkin ada feel dia tahu. Saya rasa tapi saya macam jakun sikit lah sebab saya pelik juga kenapa dia kejar satu bola kan. Dia ada aura dia sendiri bila dekat stadium tu kita dapat saksikan kegamatan. Tapi masalahnya bila PKP terjadi, bila COVID-19 melanda negara, kita dah tak dapat lagi menyaksikan perlawanan di stadium. Jadi kita berharap agar pandemik ini segera berakhir lah ya. Tapi cerita pasal bola ni, kalau anda nak tahu, Melaka United FC atau Melaka MUFC telah melancarkan jersey terbaru bagi saingan Liga Super musim 2021. Jadi, jersey terbaru. Menarik tau. Kalau nak tahu menarik tak menarik, kita tengok VT yang telah disediakan.
itu Okey. dia. Oh, Tengok memang berkilau-kilau, berpak, bersinar jersey kita pada kali ni. Jersey warna hijau muda tu memang Tapi nampak menarik. masih lagi warna hijau. Hijau Kekal masih kan? dikekalkan. Tu warna kita, warna keramat. Orang kata warna keramat Melaka okey. United, warna hijau. Dan menariknya untuk kali ni, kali pertamanya, kita memperkenalkan warna kelabu. Okey. Ah. Kelabu yang saya fahamkan untuk perlawanan jersey Jersey tempat kedua, lawan. tempat lawan, betul. tempat Jersey lawan. tempat kedua, jersey kedua atau jersey tempat lawan berwarna kelabu dan putih lah. Jadi memang itu pun macam menarik juga. Dan jersey ketiga pun ada, kita ada jersey ketiga, tapi belum lancar lagi. Kita akan lancar pada April April 21. Dan kan. kita lah, MUFC akan lancarkan pada April 2021. Jadi nak tahu harga dia? Okey, betul. Bukan saya je nak tahu. Bukan Mungkin peminat-peminat MUFC pun nak tahu Of juga course, berapa peminat harga pun nak jersey tahu ni. berapa harga jersey kan. Harga dia boleh katakan harga mampu milik yang semua orang boleh beli. Serendah RM99 sahaja. Semua tu yang murah tu original. Pastikan original tu. Anda pun kalau penyokong, kalau rasa peminat kipas susah mati tu, ada hak fan. Dah hak fan MUFC tu, kalau beli yang ciplak, alah ruginya. Baiklah kita sokong pasukan kita sendiri dengan membeli jersey yang original ya. Jadi kalau nak tahu untuk membeli jersey ni kat mana boleh beli? Kat mana tu Fazrul? Kita boleh dapatkan di gedung ataupun outlet Al Ihsan di seluruh negeri. Ada di Al Ihsan Sport Mahkota Pelik Melaka, di Ayam Bandaraya Melaka, Warehouse Dataran Pahlawan, Melaka Central, Masjid Tanah Melaka, Pulau Sebang, Alor Gajah, dan juga kalau di luar Melaka anda boleh dapatkan di Football Republic Sunway Pyramid Selangor. Ataupun anda juga boleh beli secara dalam talian di alihsan.com. Boleh tempah dah. Itu lagi mudah lah. Kalau kata tak ya. Masih lagi Al Ihsan. Masih lagi Al Ihsan. Untuk tahun okey. kedua betul-betul kita masih mengekalkan jersey daripada Al Ihsan. Yang memang menarik lah kita tengok. Fazrul, biasa kan kalau lepas tengok bola kat stadium tu, biasa pergi ke mana tu? Biasa mesti cari makannya. Cari makan. Pergi cari makannya tu. Okey, bila cari makan, Ha. saya ada satu pot menarik tau. Oh, pop menarik mana tu? Dekat area Durian Tunggal. Apa makanannya tu, Rabiah? Boleh Nak- kongsikan Nak sikit? tahu makanan dia? Kita makan ayam. Suka. Ayam Tapi, favourite. kali ni saya nak bawakan ayam ni berbeza sikit. Apa yang bezanya tu? Kita tengok dulu video ni. Jom. Okey, bau sama kot. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018-3299-36. Tu dia, tengok pun dah terliur je. komando tau, Ayam yang komando. lain dia. Memang lain daripada lain. Jadi kalau nak dapatkan ayam golek komando, boleh dapatkan di Jalan Kampung Pulau, Durian Tunggal yang macam kita Saksi. kongsikan tadi lah. Fazrul, sebelum tu kita ada komen. Ada di, komen daripada pelayar FB Melaka hari ini dari Fika Jamal. Host dua dah daftar nak ambil vaksin ke? Dah. Dah. Okey. Dah. Hari ini dah boleh mula juga dan hari ini juga saya dah daftar di My Sejahtera untuk kita daftar, dan dia ada beberapa soalan lah. Dia akan tanya 4 soalan dan kemudian kita kena fill saja. Sini dia dulu lah. Kita kena fill dah sama dia akan tanyalah sama ada anda mempunyai sejarah penyakit dan sebagainya, dan kemudian kita isi semua dan kita terus boleh terus daftar lah. Mudah saja, tak susah mana pun sebenarnya nak daftar ni kan. Kita ada satu lagi komen tu Fazrul. Dia kata daripada Fika Jamal juga, dia kata ada dah boleh rentas negeri ke? Soalan dia tu, dah boleh rentas negeri ke? setakat ni masih lagi belum boleh merentas negeri. Belum lagi. Rentas daerah pun masih belum boleh, tapi kita berharap agar rentas daerah tu mungkin boleh diberi kelonggaran lah, sebab Melaka pun kalau Rabia nak tahu, Melaka ni sebenarnya negeri yang
catat RT terendah. RT itu ialah kebolehjangkitan COVID yang terendah. Jadi sebenarnya kita masih terkawal. Jadi kita harap bolehlah dibenarkan untuk lintas daerah dah. Dan sebenarnya kita dah biar Hampir. kita tak sedar kita cakap ni semua rupanya dah lama dah sebenarnya kan. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi jangan kepada semua player-player FB jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram dan Twitter Melaka Hari Ini dan juga website kita. Website kita Melaka Hari Ini serta jangan lupa subscribe YouTube Melaka TV dan Melaka Food Buzz. Ataupun boleh juga join kita punya Telegram Melaka Hari Ini Official yang ada perkongsian berita-berita terkini jugalah di Melaka dan juga di luar Melaka juga. Seluruh negara lah kita ada buat perkongsian di situ. Jadi sekian sajalah daripada saya. sebelum tu kita lupa juga hari ini hari Isnin. Hari Senin. Kita ada satu lagi. Satu lagi Gegar Elemen Syai pada hari Khamis ini. Jangan lupa temu janji kita bersama. Kita masih bersama lagi? Okey, masih lagi ya? Masih lagi bersama pada hari Khamis pada jam 3:30 petang. 3:30 petang. Jadi jangan lupa untuk saksikan kita. Assalamualaikum dan jumpa lagi.